Relax Bro. Okey, kembali kita dalam podcast Relax Bro. Tadi kita bersembang pasal politik Agil. Berat Pasal tu. isu kemaman. Very heavy punya topik. Heavy kenapa? Kerana masalah tu kekal masih lagi masalah. Dan kita masalah menunggu penyelesaian. tu masalah parti kita. Masalah parti kita. Tak apalah, kita doa-doakan mudah-mudahan mesyuarat MKT pada malam ini dapat memberikan satu it's not kita katakan jalan penyelesaian sepenuhnya, tetapi setidak-tidaknya ada plan dan perancangan untuk kita ada kesungguhan lah. pulih. Ada kesungguhan dalam perancangan tersebut. Mudah-mudahan insyaAllah. Okey, tu berbalik kita kepada kita punya next topik kita, juga topik yang agak berat dan juga serius. Kenapa saya katakan sedemikian? Kerana telah cukup setahun kerajaan madani, kerajaan perpaduan ini, kebersamaan pelbagai parti dalam pembentukan kerajaan perpaduan ini, orang mula mempersoalkan hasil je. Okey, jadi ada yang positif dan ada yang negatif lah. Itu standard. Cuma antara perkara yang bagusnya, ini yang sedap-sedap dululah. Kita lihat rating PMX kita di peringkat antarabangsa tu bagus. Dalam tempoh setahun ini memang boleh banyak berjalan. Pentingnya pada saya banyak berjalan itu adalah untuk strengthen hubungan-hubungan di antara negara, hubungan dua hala diplomatik antara negara, dan juga membawa masuk pelaburan-pelaburan. Kita kena puji jugalah Menteri MITI kita, Tengku Zaf atas usaha-usaha membawa masuk pelaburan. Tentunya dengan sokongan dan dukungan penuh daripada PMX sendiri ke negara kita. Itu cerita-cerita yang positif di samping plan-plan yang mungkin Agil boleh tambah sedikit lagi. Banyak juga plan-plan yang telah diumumkan oleh kerajaan madani dan PMX, termasuk kementerian-kementerian dia. Bermula dengan naratif ekonomi madani, kemudiannya ada plan tenaga NETA, National Energy. Lepas tu ada plan industri yang dalam MITI, ketah putih gaji progresif. Ada banyak plan-plan dan pengumuman-pengumuman penting yang dibuat oleh kerajaan. Tapi ini kita lihat baguslah untuk setahun ni nampak macam kerajaan ada plan. At least kerajaan ada perancangan. Tahun ini ada dan saya nak mungkinlah menyatakan pendapat saya lah pada mereka-mereka yang mengkritik performance kerajaan madani ni. It's not fair untuk kita mengkritik bahawa mereka tidak membuat apa-apa. Bukan dia ada kritikan yang boleh dibuat ada kritikan yang boleh dibuat, tapi kalau sampai level macam tak buat apa-apa tu, tak adalah. Setahun ni macam mana kita nak tengok hasil yang kata memenuhi kehendak semua orang. Tapi saya tak nafikan ada beberapa kementerian yang dilihat seperti tidak begitu berfungsi secara optimum, yang mungkin membawa pada topik-topik perbualan rombakan kabinet. Yang itu satu hal lah. Rombakan kabinet ini walaupun kita katakan apa yang kita sebut tadi perkara positif, yang mana kita menunggu hasil dan implementasinya. Ini tahun ni plan strengthen hubungan. Okay, kita nampaklah benda tu. Okay, kita mengharapkan tahun depan pelaksanaannya, execute. Okay, kita mengharapkan ada sesuatu berlaku. Cuma tengah-tengah itu ada beberapa kementerian yang memang bukan kita cakap, tapi sebenarnya telah dibincangkan, telah dikritik oleh pelbagai pihak, termasuk netizen kita lah. Yang sebenarnya mereka menteri alam maya. So jadi menteri alam maya dan kritikan tu is valid. Okay, it's valid. Jadi timbul isu rumors ataupun bahkan even kenyataan Perdana Menteri sendiri sebelum hujung tahun ni katanya akan ada rombakan. Dia beri bayangan. Sebelum saya nak pergi tu, saya suka nak kongsikan nasihat para ulama kita. Okay, ulama Islam yang terkenal. Sebab ini nasihat mereka yang saya cantik. Antaranya Imam Al-Ghazali sendiri. Imam Al-Ghazali bila disebut tentang pemerintahan, dia kata al-imamatu riyasatun tammah. Kepimpinan itu dia kata satu pemerintahan yang sempurna. Bila sebut imamah, pemimpin itu, kepemimpinan itu, pemerintahan yang cukup sempurna, dia kata. Wa za'amatun tata'allaqu bil khassah wal 'ammah. Okey, yang mana dia kata za'amah tu berujuk pada kepimpinan juga. Kepimpinan ni dia merangkumi perkara khusus dan perkara yang bersifat umum min muhimmatid din wa dunya. Daripada perkara-perkara yang membabitkan kepentingan agama dan dunia. Al-Imam Al-Ghazali memberikan isyarat tentang
pentingnya keseimbangan dalam kepimpinan dunia dan akhirat. So ni dua perkara tau. Dia tak boleh dunia Dia, saja, dia tak boleh. tak boleh akhirat saja. Dia tak boleh. Dia mesti ada Dia keseimbangan. mesti ada keseimbangan. Ini moderasi ini, moderate ini kita dah cuba bawa, alhamdulillah. So kita mengharapkan, ini harapan saya lah, perombakan kabinet mengambil kira soal ini. Dan apabila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin Islam yang agung, dia kata apa? Tasawwadu atau tafaqahu, qad tafaqahu qabla an tusawwidu. Okey, hendaklah kamu belajar, faqih, faham dulu. Okey, sebelum kamu dilantik menjadi ketua. Dan Al-Imam Al-Bukhari dia tambah statement kenyataan Umar Al-Khattab tu, dia kata wa ba'da an tusawwadu. Demikian juga kamu tetap kena belajar selepas kamu jadi ketua. So sebab itu apa yang saya cuba nak sampaikan, pemimpin ni dia kena ada ilmu, dia kena tahu. Dan proses Dia pembelajaran masuk. Dan proses pembelajaran tak berhenti bila dia jadi menteri, ataupun tak berhenti bila dia menjadi ahli parlimen. Dia kena terus belajar. Masuk dalam parlimen, kena study. Masuk kementerian, you kena study. Bukan main masuk. Bukan main masuk je duduk duduk. Okey, KSU sediakan. Okey, KSU berikan laporan. Okey, buat paper. Dia tak tahu apa-apa. Tak boleh. Sampai dia cakap benda dia mengarut-mengarut. So, pada saya PMX perlu teliti perkara ni. Biar bukan saya kata menteri tu dia kena alim, tahu semua benda. Tak. Menteri kena belajar. Macam contoh, benda-benda yang perkara bagus yang kita kena berikan lah. Okay, dulu contohnya KJ di Kementerian Kesihatan. Walaupun dia hari ni tak bersama dengan kita. Okay, tapi pada saya perkara yang baik kita kena cerita lah. Dia masuk Kementerian Kesihatan, latar belakang background dia bukan menteri kesihatan. Bukan. Tapi macam mana dia study pasal vaksin, dia study pasal vaksinasi, dia study pasal perubatan, dia study pasal engagement dengan WHO, macam mana apa yang dia buat, apa yang dia usahakan. Nampak ada hasil dia, nampak ada usaha dia. Dan ramai sebenarnya menteri-menteri kita cikgu asal. Tapi tengok-tengok jadi menteri dalam negeri contohnya. Tengok-tengok usahawan jadi menteri dalam negeri. Tak ada masalah, saya bukan mempersoalkan background, tapi belajar. Ya, dia ada kesungguhan untuk belajar. Untuk belajar. Masalah. Itu nasihat awal lah. Nasihat apa lagi? Saya melihat pula dari segi rombakan kabinet ni. Satu, pertama sekali sebelum kita pergi rombakan kabinet ni walaupun saya kata tak adil untuk mengkritik kerajaan, tapi tak adil juga untuk kerajaan menepis terus kritikan. Ya, setuju. Yang ni nasihat saya kepada kerajaan lah. Contoh yang terbaik adalah bila ada survey yang dibuat oleh MA Research yang ditolak mentah-mentah oleh Menteri Ekonomi Rafizi, yang mengatakan bahawa sample size tak betul. Tapi saya pun kata sample size besar mana nak pakai. Tapi poin saya ialah dikala kita rasa ada kritikan netizen tu tidak adil juga untuk kerajaan menepis terus kritikan rakyat. Itu nombor satu. Nombor dua, saya juga melihat ada keperluan rombakan dalam kabinet. Dan walaupun ada gambaran yang diberikan oleh PMX, dia kata dia bukan nak buat rombakan, dia nak buat expansion. Rombakan dia kata tak adil lah untuk menilai prestasi menteri-menteri kabinet dia dalam tempoh setahun. Dia nak bagi masa lagi. Tapi dia akui ada kelemahan. Ada kelemahan. Dan dia tegur juga dalam konvensyen PKR. Menteri-menteri daripada PKR dia tegur. Menteri Kesihatan dia tegur, Menteri Pendidikan dia tegur, Menteri Ekonomi dia tegur. Maksudnya dia mengakui ada kekurangan. Tapi dia kata tak adil untuk sekadar menilai dalam tempoh setahun, kena bagi masa, admit ada masalah dan perlu ditambah baik. Cuma dia kata dia mungkin nak buat expansion untuk kabinet. Bermaksud mungkin ada pertambahan portfolio baru. Satu yang kita nampak kemungkinan besarnya adalah portfolio Kementerian Wilayah. Yang ini agak penting kerana sebelum ni memang kita ada Kementerian Wilayah, tapi setelah Kementerian Wilayah bukan dibubarkan tapi ditiadakan, diganti dengan Jabatan Wilayah, dia seolah-olah janggal bila Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan ni tak ada kementerian sendiri, dok. Dan yang kedua adalah mewujudkan mungkin jawatan MK2. Yang ini saya rasa ini paling kritikal. Sebab apa? Pertama sekali, keadaan ekonomi kita tak cantik. Dan saya tak rasa Menteri Ekonomi kita perform according to dia punya reputation. Sebab reputation dia ni memang power. Reputation dia dari segi formula dan sebagainya. Tapi dia tak perform according to dia punya reputation. Jadi Menteri Kewangan 2 ni mungkin boleh backup Kementerian Ekonomi. Dan yang paling penting sekali, pengurusan
negara berkaitan dengan Kementerian Kewangan ni, kalau kita nak rely sepenuhnya pada PMX, pening lah. Sebab PMX dia ada kerja dia sebagai Perdana Menteri. Dan bila dia tidak ada di Kementerian Kewangan, banyak benda yang tertangguh. Dan kita dah banyak kali dengar dah. Dan saya ramai kawan-kawan dalam MOF pun cakap benda yang sama. Banyak sangat benda tertangguh. Jadi Kementerian Kewangan perlu ada Menteri Kewangan kedua, dan bukan satu benda yang pelik, untuk memastikan kelancaran perjalanan kementerian itu supaya ia berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, dia perlu isi jawatan Kementerian KPD dan HCP, pengguna dan Kementerian pengguna lah, pengguna. KPD dan HCP. KPD dan HCP lah, pengguna lah. Yang Banyak sangat nama dia. arwah Saifuddin, Salahuddin, minta maaf. Saludin, yang perlu diisi, yang sekarang ni dipangku oleh Datuk Armizan. Tapi dekat sini saya ada sedikit, dia macam ada sedikit kepelikan. Rasa macam pelik. Kenapa tak diisi sampai hari ni? Saya tahu alasan PMX, dia kata dia nak tunggu untuk buat secara keseluruhan kalau ada perlu penambahan portfolio dalam kabinet. Tapi terlalu lambat. Nampak macam indecisive. Indecisive. Rasa macam dia tak boleh buat keputusan. Yang ini akan memberi gambar yang tak, kementerian tersebut tak function. dia jadi satu. Satu, dia menampakkan dan menonjolkan bahawa PMX ni ada satu keadaan yang mana dia takkan boleh buat keputusan bila mana melibatkan dinamik politik lah. Sebab seat tu seat yang diberi kepada Abati Amanah. Saya pernah dengar juga nama Senator Mujahid Rawa. Sebab difahamkan bahawasanya Amanah pun dekat dengan pemilihan parti dia. Dekat dengan parti. So, dan pemilihan parti Amanah ni agak menarik. Dia punya method dia pemilihan dia, mereka mengundi untuk mendapatkan ahli majlis tertinggi dia orang. So, sesama ahli majlis tertinggi tu nanti akan buat lantikan presiden. Siapa jadi presiden. So, dengar beberapa nama seperti Datuk Seri Dr. Mujahid yang disebut-sebut bakal bersaing untuk mendapatkan jawatan presiden. Abang Mat masih kekalkan jawatan. So, ada beberapa nama lagi yang disebutkan, tapi wallahualam, itu kita biar mereka uruskan lah. Jadi mungkin itu pada saya menjadikan PMX menangguhkan dulu lantikan sehingga sampai pada masa itu. Cuma efek dia lain sikit. Efek dia teruk kepada kementerian. Dia punya tak dapat bergerak, tak dapat execute apa yang benda tu berjalan. Bukan kita tetap berjalan, tak ada langsung, dia tetap berjalan. KSU ada, menteri pemangku ada, Timbalan menteri pun ada, menteri Fuziah kan, YB Fuziah kan, berjalan, bukan langsung tak berjalan. Tetapi bila tak ada menteri ni, general tak ada ni, dia tak ada executive power. Executive power. Sebab Timbalan menteri tak ada kekuatan buat polisi. Nak sign, nak buat polisi baru tak boleh. Timbalan menteri tak boleh buat. So, jadi itu perkara-perkara yang pada saya dia memberikan kesan lah. Saya juga ada mungkin nak sedikit komen lah, Dok. Performance beberapa kementerian yang saya rasa saya sependapat dengan PMX. Pertama, Kementerian Kesihatan lah. Satu perkara yang saya amat kecewa ialah kita pun dah bincang dalam episod lepas berkaitan dengan kegagalan GEG untuk melepasi Dewan Rakyat. Yang ini menunjukkan kelemahan Menteri Kesihatan yang saya rasa perlu dilihat secara kritikal oleh PMX. Sebagai contoh, bila mana Kementerian Kesihatan menterinya membuat keputusan untuk mengeluarkan nikotin daripada senarai racun. Ini pun antara satu perkara yang memberikan sedikit gambaran bahawa menteri sendiri sama ada dia tak faham ataupun dia kurang cekap. Dia kurang cekap menguruskan isu-isu seperti ini. Dan yang kedua, Kementerian Pendidikan. Dua-dua ni portfolio PKR. Kementerian Pendidikan yang mungkin juga perlu diberikan perhatian kritikal oleh PMX. Saya tak kata Dr. Fadilah tak layak. Dr. Fadilah tak layak. Tapi ada banyak isu-isu yang dilihat seperti dia terlalu emosional, agak sensitif. Dan sensitif isunya. Mungkin lah. Tapi itu saya rasa, macam saya kata lah, setahun ada ruang untuk ditambah baik, dan saya harap mereka boleh tambah baik. Saya nampak dia ada kesungguhan untuk buat perubahan besar di bidang pendidikan. Betul. Cuma hanya mungkin dia dalam parlimen tu dia agak sedikit emosional. Banyak emosional dia tu. Banyak sebenarnya emosional dia tu. Tak apalah, kita berharap dia dapat manage lah selepas ni. Dan mungkin satu lagi, tak biasa dengan tekanan-tekanan. Betul lah. Tekanan-tekanan. Satu lagi kementerian, Dok. Kementerian Keterjaminan Makanan, Abang Mat. Ini kalau saya jadi PMX, saya tukar lah. Saya minta maaf banyak lah. Kalau saya jadi PMX, saya tukar. Bukan nak kata Abang Mat tak layak pegang portfolio menteri, bagi kementerian lain.
Sebab keterjaminan makanan ni basic fundamental food security untuk negara. Saya tak kata dia tak buat kerja langsung, tapi saya nampak dia ada sedikit struggle untuk menyelesaikan masalah keterjaminan makanan, dan tak adil bagi pada dia jika dia tak boleh nak buat. Betul macam Dok kata tadi, kena ada proses pembelajaran. Tapi kalau kita nampak kita memaksa dia, tak boleh, kita pindah dia ke portfolio lain. Jangan. Sebab tu saya kata tidak adil. Saya tak kata dia tidak layak. Dia tidak adil lah. Ada satu lagi kementerian. Bukanlah kementerian, ini kementerian wilayah. Macam wilayah tak ada lagi. So saya dah sebut tadi. Satulah. Itu tak tahu Sebut siapa. tadi, Saya dah sebut tadi. Siapa nak jadi menteri wilayah tu saya tak tahu lah. Nama banyak dah dengar. Banyak dah dengar. So tak apalah, apa pun kita harapkan rombakan kabinet ini ataupun expansion penambahan menteri-menteri baru dalam kabinet dapat memberikan satu nafas baru kepada kerajaan perpaduan. Mudah-mudahan insya-Allah. Cuma saya nak tanya pendapat Dok lah. Bila kita cerita tentang saiz kabinet ni percayalah dia akan menjadi satu topik yang akan dimainkan oleh pihak pembangkang. Bila you besarkan saiz kabinet, bermaksud you besarkan peruntukan kerajaan untuk saiz kabinet tersebut, untuk pengurusan, untuk bayar gaji dan sebagainya. Apa pendapat Dok? Macam mana kerajaan Madani ni nak kena uruskan keadaan ni? You boleh kata dia macam ni lah. Dulu kita kata orang. Dulu mungkinlah di peringkat Pakatan Harapan pun mengata kita saiz kabinet kita besar, tapi bila dia kurangkan, saiz kabinet tu dikecilkan hanya untuk memenuhi tuntutan bahawa dia pernah kata saiz kabinet kita terlalu besar, dia jadi ada cadangan. Dia akan ada cabaran untuk mengurus negara. Yalah, dia mesti ada timbang. Dia macam chicken and egg lah. You kecilkan saiz kabinet, susahlah you nak mengurus negara. You besarkan saiz kabinet, memanglah akan ada kos, tapi lebih mudah dari segi efisiensi untuk menguruskan negara. Kita very objektif. Ya. Dan kita objektif dan juga kita kena efisien. Dia kena efisien. Kalau kita objektif kita apa sekarang ni? Objektif kita dari sudut pembangunan negara kita. Kita nak negara kita membangun. Betul. Kemudian secara praktikal je untuk membangunkan negara kita kena ada jentera yang cukup. Betul. Itu asas dia. Kita tak boleh mengharapkan seorang menteri pegang 4 portfolio ataupun 3 portfolio. Dia jadi penat. Nampak sangat kepenatan tu. Penat. So jadi ini yang berlaku konon je dengan alasan kata nak kecilkan saiz kabinet kita save peruntukan negara. Bukan itu yang sepatutnya dibanggakan. Yang patut kita banggakan efisiensi dia, fungsi menteri itu dalam kabinet, dalam kementerian dia untuk memastikan dasar-dasar kerajaan dilaksanakan dan sampai ke bawah. Betul. Itu paling penting sekali. Betul. Kalau you pegang banyak, okey kita kurangkan kos, tapi agensi di bawah dia yang ni tak berjalan, yang ni tak berjalan. Tak jadi juga. Siapa yang suffer? Rakyat juga. Rakyat Dia ada satu pemikiran lah Dok. Macam Dok kata tadi lah. Ada pemikiran kata kalau kita kena kurangkan perbelanjaan negara untuk memastikan negara kita ni orang kata kurang ketirisan dan sebagainya. Tapi kita kena faham you are not spending, there is no growth. Bila you tak spend, tak ada pembangunan. So it's okay to spend. It's okay to spend. Yes. Kalau kita nak membangun, kita kena spend. Money make money. Ini teori dia. Tapi bila kita setakat kita simpah, kita nak simpahnya, kita kurangkan kos. Akhirnya negara kita tak membangun lah. Jadi kita doakan yang terbaik untuk kerajaan Madani, kita doakan yang terbaik untuk PMX untuk membuat keputusan berkenaan kabinet beliau, kerana dia je yang tahu macam mana kabinet dia berfungsi dan macam mana prestasi kabinet dia. Kita serah pada kebijaksanaan PMX dan saya rasa mungkin mudah-mudahan insya-Allah negara ini akan membangun dengan baik dan makmur. Jadi ini juga 3 topik kita untuk malam ni. Okey, insya-Allah kita harapkan insya-Allah mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini dapat sampai maksudnya dalam keadaan yang tenang. Kita harap kita bukan di sini untuk menerjah sesiapa ataupun memaksa sesiapa menerima apa je yang kita sampaikan. Tidak. Kita cuma berhujah, memberikan pendapat dan pandangan kita. Terpulang saudara-saudara nilailah dengan tenang. Relax bro. Jadi jangan lupa terus follow, like dan juga share kami di semua platform social media kami, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify untuk melestarikan perjuangan Relax Bro Podcast. Terima kasih. Bertemu lagi kita dalam siri yang akan datang insya-Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.